Okay, good morning everyone. Kita dah ada 42 orang dalam ni. So kalau kita sum up maybe 20 macam 20 orang macam tu lah yang masuk dalam 3A and 3C. It's still very sikit yang masuk, but never mind. Means yang masuk inilah yang nak belajar, yang masuk inilah yang tahu apa kepentingan PDPR. Bukan tidur tu yang penting, PDPR tu yang penting. Okay, so for today kita akan sambung. Last week kita belajar linear search. Alright, so this week kita akan masuk binary search, sambungan daripada search. Okay, kita ada search and sort. So search ada dua jenis, iaitu linear search last week and today is binary search. Alright. So binary search kalau kita tengok data yang diberi. Okay, boleh nampak nota saya? Tolong respon seorang sebelum saya mula. Boleh, cikgu. Alright, thank you very much. Okay, so binary search adalah salah satu cara untuk kita mencari item. Okay, sebelum saya ajar macam mana nak gunakan atau nak cari binary search, kita tengok dulu nota dia sikit. Okay, mungkin daripada nota ni awak tak faham. Tapi bila saya tunjuk cara nanti awak akan faham. Tapi kita mesti tengok nota dulu. Okay, teknik search ialah teknik cara yang melibatkan keputusan dua pilihan. Maksudnya sama ada A atau B. Macam tu. So dia ada dua pilihan sahaja. Sama ada kita pilih A atau kita pilih B. Bukan pelbagai pilihan. Sebelum melakukan binary search, item-item dalam senarai perlu diisih dalam turutan menaik. Okey, kalau awak masih ingat, kalau linear search hari tu, linear means kita cari dari item pertama sampai item terakhir, kita tak payah isih dia, kita tak perlu sort dia. Tapi untuk binary, kita perlu sort. Isih is sorting. Okey, kita perlu sort dia sama, kalau dalam nota ni, dalam urutan menaik, sebenarnya kita juga boleh sort dia dalam urutan menurun. Awak tengok soalan nanti, dia nak suruh sort dalam menaik ke atau dalam menurun. Okey, next. Kemudian item yang berada di tengah senarai akan disemak. Okey, mula-mula yang langkah satu kita sorting dulu turutan menaik atau menurun. Okey, langkah kedua kita cari item yang berada di tengah. Okey, apa maksud item yang berada di tengah? Sekejap lagi saya akan bagi tahu. Okey, next one. Jika item yang di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Jika item yang awak kira tu adalah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Okey, tak faham dulu tak apa. Nanti kita tengok kemudian. Jika tidak, item yang dikehendaki dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Okey, kalau tak jumpa item tengah sebagai item carian, kita kena banding. Okey, next one. Selain daripada itu, sambungan dia je ya. Jika item yang dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah serta semua item di sebelah kanannya diabaikan. Okey, jika item yang dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah senarai semua item yang di sebelah kanannya diabaikan. Okey, apa maksud diabaikan ni? Sekejap lagi saya akan terangkan. Sebenarnya dia tak susah sangat pun. Tapi cuma nota ni mula-mula ni memang awak blur lah sebab awak tak tahu. Okey, itu kalau item lebih kecil. Kalau item yang dikehendaki itu lebih besar, maka item di tengah senarai semua item di sebelah kirinya pula diabaikan.
Okey, so kalau dia lebih kecil, kita buang item sebelah kanan. Kalau item tu lebih besar, kita akan buang atau abaikan item sebelah kiri. So dia terbalik sebenarnya. Kecil kan duduk kat kiri. Tapi kita buang sebelah kanan. Besar duduk kat kanan, kita buang sebelah kiri. Okay, never mind. Kalau awak tak berapa faham lagi, kita akan lihat contoh nanti, awak akan faham. Proses ini diulang pada senarai item yang tinggal dan berterusan sehingga item yang dikehendaki diperolehi. Okey, ini adalah cara-cara untuk mencari item dalam senarai. Okey. Okey, apa kepentingan binary search berbanding dengan linear search? Binary search adalah lebih efisien dan menjimatkan masa berbanding dengan linear search. Kerana binary search tidak perlu menyemak setiap item dalam senarai. Kalau awak ingat minggu lepas, kalau linear kita kena start dari kosong. Kena start dari item pertama sampai item terakhir. Kalau awak ada 100, maksudnya awak kena check one by one. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 100. So ini kurang efisien lah dan tidak menjimatkan masa. Tetapi binary ni sebab ada kaedah yang kita gunakan binary ini, dia lebih efisien, lebih menjimatkan masa berbanding dengan linear search. Sebab kita tak perlu semak one by one, kita pilih item tengah sahaja. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, selain daripada tu, binary search ini juga sesuai digunakan bagi item yang banyak. Maksud cikgu banyak ni mungkin awak kata alah 100 je cikgu, saya boleh tengok dari nombor 1 sampai nombor 100, tak ada masalah pun. Okey, itu kalau 100. Kalau 1000, alah 1000 je cikgu, kami boleh tengok one by one. Kalau dia 10,000, kalau dia 100,000, kalau dia 1 juta, so linear search tidak sesuai. Sebab itulah binary search lebih sesuai untuk item yang banyak. Okey, ini contoh yang ada dalam buku teks. Okey, saya snapshot saja dari buku teks. Sebenarnya dia benda yang sama. Okey, ini adalah untuk mencari satu nombor menggunakan binary search. Okey, diberi satu nombor yang dicari ialah nombor 35. Okey, ini item carian. Okey, kalau saya nanti awak tak tahu maksud 35 ini adalah item carian. Ataupun item yang kita cari. Okey, kalau awak tengok senarai nombor ni dah diisi atau belum? Dah di-sort atau belum? Anyone boleh respon? Dah direspon atau belum? Dah direspon pula. Dah di-sorting atau belum? Dah. Sudah kan? Sorry, saya tak boleh baca chat awak. Type kat chat pun saya tak boleh baca sebab saya tengah screen presenting. Saya guna satu ni je. Okay, good. So, senarai nombor ini sudah diisi, sudah di-sort dalam turutan menaik. Okay, in case jika awak dapat soalan yang belum diisi, awak kena sorting dia dulu. Dari 12, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau dia nak dari menaik. Okay, so bila kita dah sorting dia, langkah pertama, letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Mana satu indeks? This one. Indeks mesti ingat, mesti bermula dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu kita panggil indeks. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu indeks. So that's why kita kena masukkan nilai indeks. Kalau awak masukkan nilai indeks 1 kat sini, nilai indeks 9 dekat sini, totally akan salah. So ini langkah pertama yang awak kena ingat. Indeks mesti bermula dengan
kosong. Okey, itu langkah satu. Apakah langkah kedua? Okey, langkah kedua, kita kenal pasti item pertengahan dalam senarai. Okey, bagaimana mencari item pertengahan? Okey, ini adalah formula untuk mencari item pertengahan. For example, indeks terkecil tambah indeks terbesar sama dengan 2. Okey, apakah indeks terkecil kita? Indeks terkecil kita adalah kosong. Apakah indeks terbesar kita? 8. Okey, so kosong campur 8 bahagi 2 sama dengan 4. So 4 adalah item tengah. Okey. So setakat tu faham ke? Boleh ke? Macam mana nak cari item tengah? Kalau awak tak dapat cari item tengah, awak tak akan dapat buat langkah seterusnya. Mesti kena tahu dulu macam mana mencari item pertengahan. Okey, ada masalah sini? Tak. Okey. Alright. Saya nak bagi awak satu situasi. Kalau awak dapat jawapan macam ni macam mana? 0 campur 3 bahagi 2 dapat 1.5. Okey. Berapa awak nak ambil item tengah dia? 1.5, 2 atau 1? Berapa kita nak ambil item tengah dia? 2. 2. Okey, awak pernah dengar tak perkataan ini? Floor division dengan shilling division. Pernah dengar tak dua perkataan ini? Shilling ni bukan duit shilling Shilling. Okey, bahasa Inggeris dia macam ni. Shilling. Apa dia shilling? Apa dia shilling? Floor atau floor? Floor bawah ke atas? Lantai. Lantai means bawah lah. Okey, kalau ceiling maksudnya atas. So, kalau yang ini 0 tambah 3 bahagi 2 sama dengan 1.5, awak kena ambil dia punya floor division. Okey, apa dia floor division untuk 1.5? 1. 1. Okey, 1. Macam tu. Kalau awak dapat jawapan 2.7, apa jawapan nak kena? Berapa nak kena ambil? 2.7. Oops. 2.7 ambil berapa? Ambil floor ke ambil shilling? Kita kena ambil semua floor division. Kalau dia 2.8 pun awak ambil 2. Kalau dia 3.9 pun awak ambil 3. So every item pertengahan mesti gunakan floor division. Okey, setakat tu faham ke? Okey, ingat ya. Item pertengahan bila awak tambahkan indeks terkecil campur indeks terbesar bahagi dengan 2, awak mesti ambil floor division. Okey, mesti ambil floor division iaitu nilai yang kecil dia, nilai sini. Okey, bukan bundakan dia. Okey, setakat tu faham Alright. So bila awak dah dapat item tengah, okey, which one is item tengah? In this case, awak kira-kira item tengah awak adalah 4. Betul? So mana 1, 4? 0, 1, 2, 3, 4. Nombor 42 ini adalah item pertengahan. Okey, so kita labelkan dia item 42 adalah item pertengahan. Okey, setakat tu okey Next one. Okey. Kita nak cari nombor berapa tadi? Ingat tak? Kita nak cari nombor berapa tadi?
35, betul tak? Kita ini adalah item carian kita. Ingat tak soalan dia? Item yang dicari ialah nombor 35. So awak kena bear in mind kita nak cari nombor 35. Okey. So kita dah cari item tengah, kita tahu item tengah kita 42. Okey. Now langkah seterusnya kita bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan. Okey, item yang awak cari adalah 35. Kita bandingkan dengan item pertengahan. Berapa item pertengahan awak? 42 yang tadi ni 42. Okey. Melalui formula yang tadi yang dikata jika item carian lebih kecil dari item pertengahan, maka item 42 dan item selepasnya diabaikan. Kenal pasti item pertengahan dalam senarai yang tinggal. Okey. Ini adalah yang formula tadi, ingat. Okey, 35 item carian lebih kecil daripada item pertengahan. So what should we do? Kita eliminate sebelah kanan. So ini semua kita tak nak tengok dah. So ini tak boleh jimat masa dah. So kita buang semua nilai item yang berada di sebelah kanan. Okay, so jika item carian lebih kecil daripada item tengah, kita eliminate atau kita buang yang sebelah kanan. Okay, so ini kalau linear kita kena cari sampai jumpa. But untuk binary kita buang. Nah ini, so kita tak payah tengok dah item sebelah kanan. That's why dia kuningkan ni. Kuningkan tu maksudnya diabaikan. Tak perlu kita tengok lagi. Okey, kenapa 30 ini sebagai item tengah? Siapa boleh beritahu saya? Kenapa 30 jadi item tengah? Sebab 0 tolak 3 equals divide 2 equals to 1.5. So Okey, ambil 0 campur 3 bahagi dengan 2. Item indeks terkecil, ini indeks terkecil kita adalah 0. Berapa indeks terbesar kita? Indeks terbesar kita adalah 3. Kenapa 3? Kenapa tak ambil 4? Kenapa tak ambil 5? Ini semua kita dah eliminate. Kita dah abaikan. That's why kita tengok bahagian sini sahaja. So 0 tambah 3 sama dengan 1.5. Kita ambil floor division, kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okay, so 1. That's why kita, yang inilah 30 sekarang jadi item tengah. Okay. Bila 30 jadi item tengah, kita dapati 35 lebih besar daripada 30. Item carian kita, ini item carian kita lebih besar daripada nilai ataupun item tengah. So that's why kita buat apa? Bila 35 lebih besar dari 30, so kita nak eliminate sebelah mana? Kita eliminate sebelah kiri. So kita eliminate this one. Okay, disebabkan oleh 35 lebih besar dari 30. Oleh sebab 35 lebih besar dari 30, maka item 30 dan selebihnya diabaikan. Yang kuning ni abai dah. Okay, kena pasti dalam senarai pertengahan yang tinggal. Okay, so mana saja yang tinggal? 35 dengan, kenapa 35 jadi item pertengahan? Siapa boleh bagi tahu saya? Okey, gunakan formula yang sama iaitu apa campur apa? 2 campur 3 bahagi 2. So, 5 bahagi 2 awak dapat berapa? 2.5. Bila kita ambil floor division, kita ambil 2. So, ini jadi item tengah. Okey, setakat tu faham?
Okey, bila awak dah dapat item tengah, kita pun bandinglah pula. Bandingkan 35 dengan 35. Item tengah dengan item carian. Okey, 35 ini adalah item tengah. Dan 35 satu lagi adalah item carian. So, didapati 35 sama dengan 35. So, carian selesai. Maksudnya awak dah jumpa lah. So 3 kali cari saja awak dah jumpa. Mula-mula buang sini, dah jumpa terus. So bandingkan awak kena cari 8 kali berbanding dengan 3 kali saja cari. Itu maksud saya, binary search lebih efisien, lebih menjimatkan masa. Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita proceed pada contoh lain? Ada atau kalau tak faham saya ulang balik, awak jangan malu. Sebab benda ni kalau tak faham sekali awak dah susah nak tanya. Baik awak tanya sekarang waktu yang saya tengah ada depan awak ni. Anyone ada soalan? Yes, no? Okey, kalau tak ada, kita terus pergi kepada soalan. Okey, soalan ni juga dalam buku teks. Okey, soalan ini juga berada dalam buku teks. Last week, saya cuma suruh awak yang buat yang ni je. Ingat tak? Kalau ingat balik linear search awak, cari nombor 5 dengan menggunakan linear search je. Ini last week punya kerja. Okay. But for this week, sebab awak dah pandai linear dengan binary, so saya up semua kerja untuk linear dan binary. So awak buat binary, awak buat linear dan awak buat binary. Ini kerja rumah awak untuk minggu ni. Okay. Sambung terus. Buat binary, buat linear, buat linear. Okey, saya tunjukkan satu je cara untuk buat soalan ni. Okey, so soalan 3 ni awak buat sendiri nanti. Okey, so saya tunjuk satu. Okey, so saya nak tengok chat sekejap. Okey, Daphne cakap ni maksudnya fahamlah setakat ni ya. Okey, now kita akan masuk. Saya akan tunjukkan sikit skema jawapan. Saya tak up skema jawapan ni. So you tengok dulu. Nanti kita cuba sama-sama. Okey. Bukan yang ni, sorry. Okey. Boleh nampak? Okey. Ini adalah soalan 2A. Cari item 5 untuk linear. Okey. So kita ada nilai. Awak ingat linear kita tak perlu sort. Awak kena mulakan dari indeks 0 sampai indeks 8. Okey, so ini adalah jawapan untuk linear. Awak cari sampai jumpa 5. Bila dah jumpa 5, stop. Yang item 30, 15, 40 dengan 20 tak perlu cari lagi sebab kita dah jumpa. Okey, sekarang kita tengok binary search. Okey, langkah 1, kita susun senarai dalam turutan menaik. Okey, tadi tak susun kan? Yang soalan ni tadi dia tak susun. Dia rawak. So, untuk binary, you need to sort first. Okey, buat dalam turutan menaik. Okey. Mana? Okey, this one. Okey. So, awak sort dalam turutan menaik. 5, 10, 15, 20 sampai 45. Okey, bila awak dah sort, awak tulis indeks dia. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, dah siap. Step tu. Okey, so langkah 2, tentukan item pertengahan. Okey, item pertengahan, item terbesar campur item terkecil bahagi 2. So awak dapat 4. 4 adalah 20, so means 25 adalah item pertengahan. Okey. Next step, kita bandingkan. Bandingkan 5 dengan item pertengahan. 5 lebih kecil dari 25. Okey, so kita nak eliminate bahagian mana? Bahagian sebelah kiri atau bahagian sebelah kanan? Okey, boleh beritahu saya kita nak eliminate sebelah mana? Sebab 5 lebih kecil dari 25, maksudnya kita eliminate yang 25 ke atas lah. Kita eliminate yang ni. Alright. Selepas kita eliminate yang tu, tinggal nombor 0 sampai 3 je. Kita cari item tengah untuk nombor untuk 0 hingga 3. 0 campur 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. 1.5 that's why awak ambil yang ini sebagai item tengah. So 10 adalah item pertengahan. Okey, kemudian kita semak balik. Kita nak cari nombor 5 kan? 5 lebih kecil dari 10. That's why bila 5 lebih kecil dari 10, kita pun eliminate nombor yang semua daripada item tengah sampai ke kanan, sampai habis. So nampak macam dah jumpa kan? So bila kita dah eliminate, item carian 5 dijumpai dan carian dihentikan. Simple saja. Cuma dia punya langkah ni agak panjang. Bukan panjang lah. I mean langkah dia agak leceh lah untuk awak kena tulis. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tapi caranya senang. Okey, bila awak dah dapat tu, awak pun buat macam biasa, cari item tengah dan bandingkan antara item tengah dan item carian. Okey, ini kalau soalan cari nombor 5. Okey, saya ada juga cari nombor 40. So ini adalah kerja rumah awak. Saya tunjuk je. Awak cari sampai awak dapat nombor 40. Ada yang bagi tahu saya, cikgu boleh tak saya buat macam ni je. Dia buat langkah 1, dia buat macam ni je. Cap sini, lepas tu cap sini, tu cap sini. Cikgu boleh tak saya buat macam ni? Awak rasa? Tak boleh. Dia nampak senang tapi sebenarnya awak kena repeat every time awak buat langkah. Ikut langkah yang ada dalam buku tu. Okey, saya akan bagi 2 latihan ni. Yang nombor 3 ni awak buat sendiri. Tapi saya tunjuk je dulu. Okey. Ini cara cari binary. Okey, cari sampai jumpa binary. Okey, so ini kerja rumah awak untuk hari ini. Sikit je. Lepas ni kita akan, next week kita akan belajar sorting. Search dah siap. Minggu depan kita akan belajar sorting. Okey, ada soalan nak tanya tak sebelum saya habiskan hari ni punya kelas lah. Sementara saya ada depan awak ni, baik awak tanya. Kalau awak tak faham. Okey, untuk yang soalan ini, aktiviti linear search cari nombor 5 dan binary search cari nombor 5, saya akan snapshot dan saya akan letak dalam Google Classroom sebagai material untuk awak semak. Tapi untuk soalan yang cari nombor 40 ni, awak kena buat sendiri. So soalan 3A dan 3B awak buat sendiri. Okey, kalau tengok kat sini, yang ni saya akan bagi jawapan. Yang ni awak dah buat. So yang ni awak
semak. Okey. Binary search yang ini saya dah bagi contoh. So ini pun awak salin. Okey. But untuk soalan 3A dan 3B awak buat sendiri. Ya Nani, kenapa? Kalau susu, apakah ciri-ciri makanan? Apakah ciri-ciri susu yang telah menjadi rosak? Berasid. Berasid ke? Masam. Berasid, masam. Berasa masam. Berasa masam. Berasid. Ha. Lendir? Boleh. Lendir dan beras masam. Okey, sorry ya. Saya pun cikgu anak saya juga. Selain pada saya jadi cikgu awak, saya jadi cikgu anak saya juga. Okey. So ini faham ke apa nak aktiviti untuk hari ni? Apa kerja rumah hari ni? Okey, so 2A awak semak, jawapan saya akan bagi nanti. 2B awak beri contoh dan salin. Dan 3A dan 3B awak buat sendiri. Any question? Ada soalan? Okey, Adeline cakap no, tak ada. Means kamu tahulah macam mana nak buat. So baguslah. Yang masuk kelas memang faham. Yang tak masuk kelas ni nanti saya tak tahu how they want to do. Okey, dia orang ada kuasa sihir apa pun saya tak tahu. Nanti nak buat soalan ni. It's a bit tricky kalau tak masuk kelas. Kalau awak setakat baca nota macam tu je. Alright, so I think that's all for today. Kita jumpa next week untuk apa ya? Untuk buat bubble sort and bucket sort. Okay, thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Thank you all.